Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini mata pelajaran hadis kita akan sambung. Kita masih lagi dalam tajuk amalan utama seorang Muslim. Jadi kita akan sambung. Minggu lepas kita dah belajar hadis dan maksudnya. Jadi kita akan sambung penerangan hadisnya pula. Okey, cuba buka buku teks muka surat 10. Okey, dekat dalam ni muka surat 10 ni menerangkan tentang hadis yang kita dah baca dan dah belajar sebelum ni. Okey, ada dua amalan utama yang penting bagi seseorang Muslim. Apa dia dua tu? Tengok ya dekat dialog ni. Okey, amalannya ialah, dua amalan penting ni ialah solat di awal waktu dan berbakti kepada ibu bapa. Baik, kita akan tengok satu persatu. Apa dia maksudnya solat di awal waktu dan berbakti kepada ibu bapa. Okey, buka buku teks muka surat 11. Kita sambung lagi. Kelebihan solat di awal waktu. Okey, dekat dalam buku dia senaraikan 4. Okay, yang pertama, menepati masa. Maksudnya bila kita solat di awal waktu, bila azan berkumandang je kita terus solat. Jadi itu akan memupuk sifat menepati masa dalam diri kita. Jadi akan menjadikan kita lebih berdisiplin menepati waktu. Okey, yang kedua, mudah memahami pelajaran. Bila kita solat di awal waktu, setiap kali azan je kita terus solat, Allah akan bukakan hati kita untuk faham apa yang kita belajar. Okey, dan yang ketiga, berakhlak mulia. Solat ni, bila solat di awal waktu, dia akan memupuk sifat berakhlak mulia dalam diri kita. Tengok dalam gambar tu, anak murid dia membantu ustazah mengangkat barang. Kerana dia solat di awal waktu, jadi dia tertarik untuk berbuat baik. Okey. Yang keempat, disayangi Allah. Bila kita solat di awal waktu, maksudnya kita sentiasa ingat pada Allah. Bila kita ingat Allah, Allah pun akan sayang pada kita. Allah akan bertambah sayang pada kita. Okey, tengok dekat bahagian info. Ada ayat Al-Quran daripada surah Al-Ankabut ayat 45. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Maksudnya, sesungguhnya solat itu mencegah daripada melakukan perkara keji dan mungkar. Jadi maksudnya, bila kita jaga solat, Allah jaga kita daripada melakukan perkara-perkara yang tidak elok. Baik, kita sambung lagi. Tengok muka surat 12. Okey, tadi kita dah belajar yang pertama, amalan yang pertama ialah solat di awal waktu. Jadi amalan seseorang Muslim yang penting. Amalan yang kedua ialah berbakti kepada ibu bapa. Jadi kita tengok macam mana kita nak berbakti kepada ibu bapa ni. Baik, dekat muka surat 12 ni dia terangkan tanggungjawab anak terhadap ibu bapa. Okay. Yang pertama, terbahagi kepada dua, semasa ibu bapa kita masih hidup dan setelah ibu bapa meninggal dunia. Baik, tengok tanggungjawab kita sebagai anak semasa ibu bapa masih hidup. Apa dia? Yang pertama ialah menggembirakan hati. Iaitu kita kena buat perkara-perkara yang menggembirakan hati ibu bapa kita. Yang kedua, taat dan patuh. Maksudnya, apa-apa sahaja yang ibu bapa kita arahkan kepada kita, kita kena taat, kita kena ikut.
apa sahaja selagi tidak bertentangan dengan ajaran Islam, kita sebagai anak wajib ikut. Okey, yang ketiga, menjaga kebajikan. Maksudnya, contohnya menjaga kebajikan ni bila kita dah besar, dah bekerja, dah ada duit. Jadi kita sebagai anak boleh menjaga kebajikan ibu bapa kita dengan memberi duit, memberi nafkah pula kepada ibu bapa kita. Kita pula yang sara ibu bapa bila kita dah besar. Okey. Yang tadi tu adalah semasa ibu bapa masih hidup. Tetapi kalau ibu bapa sudah meninggal dunia, sudah tiada di dunia ni, itu tak bermakna kita tak boleh nak berbakti kepada ibu bapa. Kita masih boleh berbakti kepada ibu bapa kita. Jadi, antara yang kita boleh lakukan ialah yang pertama, memohon keampunan. Kita boleh berdoa kepada Allah supaya Allah ampunkan segala dosa-dosa ibu dan ayah kita. Yang kedua, melakukan amalan soleh. Jadi contohnya, kita berbuat baik kepada orang lain. Bila kita berbuat baik kepada orang lain untuk ibu bapa kita, jadi ibu bapa kita yang akan dapat pahala tu, dapat kebaikan. Baik, yang terakhir, menghubungkan silaturahim dengan sahabat dan saudara maranya. Maksudnya kita kena menjaga hubungan dengan saudara mara, ibu dan ayah kita. Contohnya adik-beradik, mak dan ayah kita. Contohnya macam pakcik dan makcik kita. Walaupun ibu bapa tiada, mungkin pakcik dan makcik kita masih hidup lagi. Jadi kita kena jaga hubungan dengan pakcik-pakcik dan makcik kita. Okey, boleh faham? Baiklah, untuk tugasan hari ini, ini sahaja yang kita belajar untuk hari ini. Kelebihan solat di awal waktu dan tanggungjawab anak terhadap ibu bapa. Jadi untuk tugasan hari ini, anak-anak semua dikehendaki untuk salin nota kelebihan solat di awal waktu, muka surat 11, dan tanggungjawab anak terhadap ibu bapa, muka surat 12. Salin kedua-duanya dalam buku tulis. Salin, buat peta minda ikut kreativiti masing-masing. Okey, itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.